Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, dalam video kali ni kita nak tengok apakah 5 kesalahan yang boleh merosakkan motherboard PC ataupun laptop kita. Mahal babe motherboard ni. Tapi sebelum tu, macam biasa kepada korang yang baru jumpa channel ni, korang boleh klik butang subscribe dan juga jangan lupa klik butang loceng sekali supaya korang akan diberitahu apabila saya post video-video yang baru. Okey, jom kita layan intro ni dulu. Bila cerita pasal mainboard ataupun motherboard, confirm korang dah boleh terbayang harga dia kan. Yelah, dekat situ kan terletaknya semua komponen yang penting untuk laptop ataupun PC kita beroperasi. Kalau rosak memang tak hidup lah kan. Dan yang paling penting harga dia ni memang sangat-sangat keras geng. Ada sampai beribu ringgit mengikut spesifikasinya. Jadi hari ni saya nak kongsikan dengan korang apakah 5 kesalahan yang kita selalu buat yang boleh merosakkan mainboard ni. Jom kita tengok satu-satu. Nombor 1, periksa litar pintas. Benda ni jarang berlaku kat laptop tapi selalu jadi kat desktop PC. Kalau kita nak build up PC secara DIY, risiko litar pintas tu terjadi amatlah besar. Ada komponen yang dipasang tidak masuk dengan kemas, maka terjadilah litar pintas tadi. Mainboard ni dia mengalirkan tenaga elektrik pada komponen yang dipasang ke atasnya. Contohnya casing ataupun perumah PC itu tadi. Jadi hati-hati apabila korang DIY PC korang tu. Kalau boleh pasang komponen dengan berhati-hati. Kalau korang tak confident, hantar je dekat kedai untuk diselenggara. Jangan nanti korang nak jimat, rugi pula jadinya nanti. Nombor 2, power surge protector. Mainboard ni dia dapat kuasa ataupun current dari power supply. Sangat penting untuk korang dapatkan PSU ataupun power supply yang membekalkan kuasa yang cukup untuk komponen PC korang. Biasanya kalau PSU korang tu tak cukup power ataupun tak cukup voltage, PC kebiasaannya takkan hidup atau tak akan mengeluarkan display. Masalah yang selalu jadi kepada motherboard ataupun mobo ni ialah power surge ataupun dalam bahasa Melayunya lonjakan kuasa. Kebanyakan barang elektrik kat rumah kita tu memerlukan kuasa yang amat tinggi ya. Contohnya macam aircon ataupun peti ais. Korang biasa tak tengok lampu rumah korang berkelip-kelip kalau aircon ataupun peti ais dipasang ataupun ditutup. Ini dah lonjakan kuasa atau power surge. Bila korang on ataupun off barangan elektrik seperti aircon dan juga peti ais tadi, korang akan nampak lampu dekat tempat lain. Kalau korang pasang lampu, dia akan berkelip-kelip. Jadi untuk elakkan benda ni terjadi, korang gunalah soket ataupun extension yang ada surge protector. Sebab kuasa atau current yang diakibatkan oleh lonjakan kuasa ni bukan kecil geng. Kalau tak ada protector, mau hangus keyboard kita tu. Nombor 3, bersihkan pengudaraan di dalam laptop ataupun PC. Okey, kita semua tahu kan, musuh utama electrical devices atau appliance ni adalah suhu yang panas. Laptop ataupun PC perlukan suhu yang minimum untuk beroperasi dengan sempurna. Tapi masalahnya, PC dan laptop boleh mengeluarkan haba yang panas apabila dia beroperasi. Jadi itulah sebabnya kenapa kipas yang ada pada heatsink ataupun dalam PC korang tu amatlah penting. Kedua-dua benda ni mestilah beroperasi secara maksimum atau menstabilkan suhu untuk menyejukkan komponen yang ada dekat dalam PC ataupun laptop korang tu. Dan kalau korang rasa suhu laptop ataupun PC korang meningkat, kemungkinan besar laptop ataupun PC korang tadi akan beroperasi dengan tahap minimum. Jadi korang akan rasa ada sedikit lag bila korang guna. So nasihat saya, rajin-rajinlah korang cek sama ada kipas dekat dalam tu penuh dengan habuk ataupun tak. Dan yang paling penting, pastikan lubang ventilation tak dihalang oleh apa-apa objek ataupun habuk. Nombor 4 ialah komponen yang tidak serasi. Antara salah satu sebab yang boleh merosakkan mainboard laptop ataupun PC korang ialah memasang komponen yang tidak serasi ataupun komponen yang tidak berkualiti. Sebelum korang nak DIY PC tu, pastikan komponen yang korang beli tadi sesuai dan menyokong antara satu dengan yang lain. Untuk bab ni korang boleh cek dengan seller tadi sama ada barang-barang yang korang beli tu tadi dia adalah menyokong di antara satu dengan yang lain ataupun dengan kata lain compatible. Untuk graphic card pula, macam saya katakan tadi, haba yang panas adalah musuh utama komponen komputer. Jadi bila korang memilih GPU untuk dibeli, pastikan kipas dia dapat menyedut haba panas keluar dengan cepat dan pantas. Nombor 5, pengendalian yang tidak betul. Okey, ini biasa jadi apabila korang cuba-cuba nak DIY ataupun
build up sendiri PC korang. Kalau korang tak confident, saya nasihatkan korang bagi je dekat kedai yang pasang. Sebab apa? Sebab mereka ni ada alat-alat khas yang ada untuk memasang PC tersebut, seperti anti-static wristband dan juga anti-static mat. Kalau korang nak tahu, sebab badan kita ni mempunyai cas elektrik statik yang boleh merosakkan komponen elektronik. Contohnya, pernah tak kalau korang rasa ada current bila korang berlaga dengan kawan-kawan korang, ataupun korang tersentuh dengan kawan-kawan korang, akan ada cas elektrik. Itulah dia cas elektrik statik dari tubuh badan kita. Walaupun tak berapa kuat, tapi ia mampu merosakkan komponen yang ada pada mainboard tadi, walaupun casnya hanya sikit je. So itulah dia 5 kesalahan yang patut kita elakkan supaya mainboard PC ataupun laptop kita tak rosak. Benda ni nampak simple je babe, tapi bila dah rosak, kos untuk menukar mainboard tu tadi boleh sampai beribu-ribu ringgit mengikut spesifikasi asal mainboard korang. Jadi sampai di sini saja perkongsian saya pada kali ini. Kepada korang yang masih belum lagi subscribe, korang boleh tekan butang subscribe dekat bawah dan tekan butang loceng sekali. Kita jumpa lagi di perkongsian yang akan datang. Saya Zufri Hazilan. Assalamualaikum.